Doktor, ada satu analisis daripada satu badan organisasi ini yang mengatakan bahawa peratusan keluar mengundi ini menentukan kalah menang sesuatu parti. Kalau peratusan keluar mengundi tinggi, parti A akan menang. Kalau peratusan keluar mengundi rendah, parti B akan menang. Pandangan doktor sendiri mengenai teori ini? Ya, menarik tadi itu yang Yomping air hitam yang ditunjukkan tadi, dibicarakan tadi dan dilaporkan tadi, dia antara kawasan yang saya buat tinjauan baru-baru ni lah. Ya. Lagipun itu dekat dengan kampung saya, Semborong, Palo. Okey. Balik kepada itu antara kawasan yang antara 25 kawasan yang saya sebutkan tadi, yang kawasan tumpuan ramai. Ya. Sebab dia melibatkan seorang presiden parti, MCA, komponen BN ya. Balik kepada soalan Azal tadi, Andy tadi, minta maaf. Ya, benda itu betul. Ada pandangan. Peratusan keluar mengundi kalau rendah, bawah 65% akan menguntungkan sebuah parti yang dah lama berada. Ya. Dan kalau tinggi, dia akan menentukan parti lawan. Ya. Tapi kalau pada pandangan saya pada hari ini, benda itu mungkin ada berubah sedikit. Mungkin berubah. Kalau dulu, sejarah kita, pilihan raya persaingan antara dua parti utama. Dulu BN dengan parti individu, lepas itu lepas tahun 2000 ke atas kita ada gabungan. That means satu gabungan dengan gabungan. Tapi kali ini banyak gabungan. Ada banyak gabungan. Kita di sini ada Semenanjung saja kita ada BN, PN, GTA, ya, PH, ya, berada 4. Bermaksud kalau undi itu saya rasa kali ini dia tidak mungkin dia akan berubah. Teori itu mungkin akan dinafikan dalam pilihan raya kali ini. Okey. Mungkin. Sebab dia pembahagian undi itu akan pecah kepada 3-4 penjuru. Betul. Dalam kita berbincang tentang penjumlahan kerusi, sudah pasti kita perlu juga mengambil kira 2 kerusi yang mana tidak akan ditandingi disebabkan kematian calon. Ya. Satu di peringkat DUN dan satu adalah kerusi parlimen yang agak penting. Padang Serai. Jadi pada pendapat Dr. G, apa yang akan berlaku sekiranya kita mencapai situasi di mana kerusi itu yang penting untuk menentukan kerajaan seterusnya? Perlukah kita menunggu seminggu, 2 minggu sehingga mendapat kerajaan? Tidak, betul. Sebab dalam keadaan ini pun satu lagi kelainan kali ini, keunikan, wujud pelbagai tinjauan, pandangan, analisis, spekulasi, terketika mengatakan bahawa tiada parti akan menentukan kerajaan pada hari ini, pada malam ni lah ataupun awal pagi esok. So dia akan melibatkan perbincangan perundingan untuk menubuhkan kerajaan gabungan plus gabungan ataupun gabungan plus plus plus. So dalam keadaan itu dia panggil hang parlimen akan wujud. Kemungkinan itu wujud. Kali pertama juga akan wujud. Kalau dalam keadaan itu kita satu undi ke, bukan satu undi, satu kerusi, semuanya akan menjadi penentu. Itu sebab saya percaya SPR telah memutuskan untuk mengadakan pilihan raya baru, pengundian baru untuk kawasan Padang Serai dalam waktu seminggu ni, dalam seminggu dua ni. Bagi minggu depan 24 hari penamaan calon. Minggu berikut awal bulan Disember dah pengundian. Bermaksud benda itu diadakan dengan segera untuk memastikan kalau kemungkinan itu wujud hang parlimen, ia akan menjadi satu kursi itu akan menjadi penentu. Satu undi itu akan menjadi penentu. Itu sebab pilihan raya itu ditangguhkan di bawah undang-undang. Ada calon meninggal kena ada pilihan raya. Tapi kursi itu akan pada hari ini satu kursi akan menjadi penentu. Seronok untuk dilihat. Ya. Bila bercakap mengenai kuasa satu undi ni, Dr. G, saya nak sentuh juga konteks undi rosak ataupun undi ditolak. Kerana kalau nak dilihatkan peratusan angka kajian data yang dilihat melalui PRU yang lepas, 3 negeri undi ditolak yang paling tinggi, ya, Sabah 1.72%, Perlis 1.52% dan di Pahang 1.32%. Itu peratusan undi ditolak. Bunyinya macam kecil,
Tapi jika diterjemah kepada jumlah undi di Sabah sahaja pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, 19,267 undi rosak. Angka yang besar ni, Dr. G. Mengapa benda itu berlaku? Ya, kenapa ini berlaku? Saya nak Dr. G perincikan bagi rakyat faham, jangan untuk pastikan undi mereka hari ini tidak terbazir. Ya, ada banyak faktor. Satu, kerana mereka kecewa dengan situasi politik, mereka merosakkan undi. Ada macam tu, Ada. Dr. G? Dengan sengaja. Dia kata, satu, dia tak undi. Lepas tu, dia undi semua. Dia tak tahu nak pilih siapa. Okey, main-main lah. Atau itu sabotaj? Ataupun Niatnya ada yang marah, sabotaj. dia undi satu pangkal untuk semua, kartu kertas undi. Okey. Itu menunjukkan kemarahan, Okey. kekecewaan. Satu lagi, tak ada pilihan calon dia nak pilih. Dan satu lagi kemungkinan, undi itu rosak sengaja. Sebab sekarang kita ada dawat kekal ataupun COP. Ya. Dia pangkal satu calon tapi dawat tu terkena di Calon lain. kotak Ya. calon lain. Ya. So bermaksud ada tanda untuk undi beragu Ya. ditolak sebab seolah-olah ada tanda di dua kotak. Ya. Ya, ada yang pergi tulis, dia tak tanda, dia tulis nama. Ya. Dia tulis nama Terence. Ya. Dan itu pun tidak boleh. di bawah undi Dia tambah rosak. calon lah. Dia tambah calon. Dia tulis sebelah nama tu, dia tak letak pangkal, dia letak nama Terence. Ataupun dia sukalah ada satu calon yang bertanding yang selebriti kan. Maka jangan tulis nama saya dekat mana-mana kertas undi. Nama saya pun tidak boleh. Ya. Nama saya sebagai pengundi, dia kononnya dia tahu, dia tunjuk bahawa saya menyokong mengundi calon ini, dia tak tanda dia tulis nama saya. Saya tulis nama saya, saya lah Mani Maran, saya undi kamu. Kan? Ya. So konon, tapi benda-benda ni nampak kecil tapi membawa kepada kerosakan. Ya. Ya. Sebab satu lagi menarik, Hazel, Ya. ada juga kawasan yang calon dimenangi salah calon tersebut, majoritinya sekian-sekian, tetapi majoritinya lebih kecil daripada undi rosak. Undi rosak lebih tinggi daripada majoriti. Okey, itu pun berlaku. Bermaksud setiap satu undi itu penting. Hak kita mengundilah dengan betul, dengan tepat dan bertanggungjawab. Jadi berdasarkan pemerhatian Dr. G, perbuatan ini disengajakan. Dia Saya sengaja. ingatkan mereka mungkin tak tahu ataupun kurang pasti di mana nak tanda yang perlu Ataupun dilakukan. mungkin rasa bahawa mungkin tanda tu boleh dua orang boleh pilih ke, tanda lah. Ya. Ataupun silap. Ya. Dia tersilap. Dia dah tanda nombor 1. Ya. Lepas tu dia ubah fikiran. Ya. Saya nak tanda calon nombor 2. Dua-dua. So Tapi saya perhatikan pihak SPR untuk pilihan raya kali ini lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat kepada pengundi berdaftar bagaimana cara-cara untuk menanda pangkah di petak yang sepatutnya. Kalau kita pastikan di medsos juga pihak SPR sebenarnya harus juga kita berikan kredit kepada langkah mereka untuk meningkatkan kesedaran. benda tu pengundi patut berdaftar. diperbanyakkan. Ya. Kita gunakan semua media, semua platform, semua media cetak, online, bersemuka, kempen, RTM, semua TV station. Benda tepat kita kena berbanyakkan. Lepas tu kita nak kurangkan, Undi rosak. jangan silap. Tapi jangan juga ada yang terpedaya dengan gerakan-gerakan untuk merosakkan undi dan sebagainya. Tak ada setiap kali kita ke pilihan raya.